Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sanahya dan ini waktunya untuk cerita. Rakan wartawan kita Ridauddin Daud siang tadi ada melakukan ataupun melaksanakan liputan yang perlu dia lakukanlah seperti hari-hari kebiasaannya, tetapi hari ini melibatkan MOU MRT Corp dan juga DBKL bagaimana ia nak memudahkan projek MRT 3. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah menaiki MRT ataupun ada yang tidak. MRT 1, 2 pun sudah ada menghubungkan antara bandar-bandar tertentu, antara tempat-tempat tertentu. Tetapi kerjasama dan juga MOU dengan DBKL ini untuk memudahkan lagi kelangsungan MRT 3 yang akan dilaksanakan dan juga ia akan menghubungkan antara tempat, kawasan dan juga bandar-bandar di sekitar Lembah Kelang. Jadi kita nak tahulah perinciannya, terutamanya apabila Ridauddin membuat liputan berkaitan dengan MRT 3 ini, bagaimana kesinambungan dan juga jalinan di antara DBKL dan juga MRT Corp ini untuk melaksanakan MRT 3 ini, Daudin. Baik, terima kasih Ehsan. Ya, Ehsan, sebenarnya kalau bercerita tentang MRT 3 ini, sebenarnya sebelum ini saya pernah juga membuat satu berita di mana Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata di dalam sidang Parlimen mengatakan bahawa berkemungkinan MRT 3 akan siap sepenuhnya pada 2030, bermula 2028 sehinggalah 2030 siap sepenuhnya dan akan beroperasi dalam waktu tersebut. Namun pada hari ini saya berkesempatan untuk melihat sendiri ataupun membuat liputan berkenaan dengan termeterainya memorandum persefahaman atau MOU melibatkan MRT Corp dan juga DBKL yang antara lainnya, antara punca ataupun objektif utama termeterainya MOU itu adalah menurut kata Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidan Kassim adalah untuk memperlengkapkan dan memudah cara projek MRT 3 yang beliau harapkan akan dilancarkan pada Jun ini ataupun selewat-lewatnya pada Julai tahun ini. Jadi dalam sidang media sebentar tadi, sebenarnya antara laporan yang sempat saya tulis sebentar tadi boleh anda ikuti di extraaudi.com dan juga di Bulletin Awani selepas ini adalah MRT Corp dan juga Dewan Menara Kuala Lumpur menandatangani MOU menandakan komitmen kedua-dua pihak dalam melestari dan memakmurkan Kuala Lumpur. MOU tersebut juga mengukuhkan kerjasama antara MRT Corp dan DBKL dalam membangunkan bandar itu sebagai bandar untuk semua, termasuk memberi tumpuan terhadap pengangkutan awam. Jadi inilah apa yang saya katakan sebentar tadi. Datuk Seri Shahidan Kassim berkatakan bahawa kerjasama dua pihak ini juga dijangka memperlengkapkan dan memudah cara projek MRT 3 yang akan dibina kelak. Menurutnya beliau juga mencadangkan projek tersebut dilancarkan pada Jun atau Julai tahun ini, memandangkan projek MRT 2 iaitu fasa 1 akan mula dibuka pada Jun tahun ini juga. Jadi itulah antara apa yang beliau katakan. Malah beliau juga sempat mengatakan bahawa kita akan bantu dengan hebat dan dahsyatnya supaya projek ini menjadi kenyataan. Dan beliau berharap Perdana Menteri boleh melancarkan projek ini selewat-lewatnya pada Julai nanti. Jadi itu antara apa yang dibangkitkan dalam sidang media maafkan saya, dalam sidang media sebentar tadi, dan difahamkan projek ini merupakan antara projek besar yang akan melengkapkan Kuala Lumpur. Kita ada MRT, kita ada LRT, kita ada selepas ini kita akan ada MRT 3 dan pastinya projek ini akan menjadi satu projek yang bukan sahaja projek berskala besar untuk rakyat Kuala Lumpur, malah juga rakyat-rakyat di tempat lain juga boleh menggunakannya dan juga menjadikan Kuala Lumpur sebagai contoh untuk pengangkutan awam dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya antara satu langkah awal untuk projek yang lebih besar dan projek untuk memastikan pengangkutan awam di Kuala Lumpur ni. Seperti kita tahu, pengangkutan awam menjadi antara pengangkutan utama yang digunakan pada saban hari. Kalau mengikutkan kata daripada Ketua Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahathir sebentar tadi, kira-kira 25% sahaja sebenarnya. Walaupun kita nampak seperti banyak, namun hanya kira-kira 25% sahaja yang menggunakan pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Dan beliau menyasarkan ataupun DBKL menyasarkan untuk sekurang-kurangnya 60% dalam tahun-tahun akan mendatang. Jadi bayangkan 25%, kira-kira ada 35% lagi untuk mencapai ke 60%. Namun dengan adanya projek MRT 3 ini sudah pasti ia akan membantu untuk sekurang-kurangnya dapat mencapai sasaran tersebut. Kerana kalau diikutkan dalam keadaan negara sekarang, sebenarnya 25% itu agaklah rendah. Apatah lagi negara sekarang sudah ingin mencapai ke arah neutral karbon di Kuala Lumpur. Jadi untuk mencapai ke 60% sudah pasti, kalau dapat capai 60% itu, pastinya kalau seperti anda lihat sekarang banyak kesesakan di Kuala Lumpur. Namun apabila sudah mencapai 60%, sudah pasti kesesakan itu akan dapat berkurang dengan sangat signifikan. Jadi itu antara
poin-poin yang diberitahu dalam sidang media sebentar tadi, sebenarnya ada banyak juga perkara-perkara lain yang diberitahu juga, termasuklah bagaimana perancangan MRT. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit, sebenarnya ada diberikan kepada kami sebentar tadi pelan ataupun MRT Circle Line yang melibatkan MRT 3 ini. Mungkin saya boleh tunjukkan seperti yang saya cakap tadi, ia menyambungkan kepada beberapa kawasan di sekitar Kuala Lumpur. Dan anda boleh lihat di pelan ini sebenarnya banyak sebenarnya aliran-aliran ataupun jaluran yang menghubungkan di sekitar Lembah Kelang ini. Yang ini semua bukan melibatkan MRT saja, ia termasuklah dengan KTM, ada juga LRT dan sebagainya. Kerana kalau dilihat pada Circle Line ini, ada banyak kawasan seperti yang menjangkau sehingga ke Pelabuhan Kelang, di Pulau Sebang, di Negeri Sembilan juga, dan sebelah atas pula ada di Tanjung Malim, di Perak, dan kemudian Gombak, Sentul Timur dan sebagainya, dan Ampang dan sebagainya. Namun untuk projek MRT 3 ini, Circle Line ini didampingi Circle Line, kerana anda lihat di tengah ini ada bulatan. Di sinilah di mana projek MRT 3 ini akan diadakan sepanjang 52 km. Jadi antara poin-poin yang disentuh MRT 3 ini adalah, pertamanya adalah seperti Kuchai, Jalan Kelang Lama, Pantai Dalam, Pantai Permai di Universiti di Kuala Lumpur. Kemudian ada juga di sebelah atas sana Kampung Puah, Jalan Langkawi, Danau Kota, Setapak, Rejang. Dan di belah kanan ini ada Taman Hillview, Tasik Ampang, Kampung Pandan, Pandan Indah, dan juga di Taman Ceras, termasuk di Taman Midah, Taman Mutiara, Taman Konot. Dan di sebelah kiri juga ada Sri Hartamas, Mount Kiara, Bukit Segambut, Taman Sinar, Dutamas, Jalan Kucing dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kepada capaian ataupun jajaran yang ada pada MRT 3 Circle Line ini, sebenarnya ia menghubungkan banyak sebenarnya kawasan di sekitar Lembah Kelang dan juga Kuala Lumpur. Dan kerana itulah mungkin Datuk Seri Syahidah Kasim mengatakan bahawa projek ini akan melengkapkan juga pengangkutan awam di sekitar Kuala Lumpur, Ustaz. Dan seperti yang Ridauddin tunjukkan tadi, ia melibatkan, dan itu sebabnya MOU bersama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini diadakan bagi untuk memudahkan lagi sekiranya berlaku ataupun proses pembinaan dan sebagainya. Dan bagaimana Ridauddin, antara mungkin respon daripada DBKL dan juga MRT Corp itu sendiri, terutamanya selepas penjajaran ini melengkapkan MRT 1, 2 dan juga 3, tetapi untuk masa ke depan ini, bagaimana komitmen MRT Corp, komitmen daripada DBKL sendiri untuk memastikan bahawa keselesaan masih lagi berlaku di kawasan tempat dan kawasan pembinaan berkenaan, terutamanya bagi pengguna-pengguna jalan raya khususnya? Ya baik, Ustaz, kalau diikutkan apa yang dikatakan oleh DBKL dan MRT Corp sebenarnya, jadi ini adalah fasa awal sebenarnya, baru melibatkan fasa perancangan. Ada beberapa fasa sebenarnya daripada perancangan, pelaksanaan dan sebagainya. Dari aspek perancangan, DBKL pastinya akan membantu, kerana kalau kita melibatkan apa saja projek-projek di tengah Kuala Lumpur ini, antara isu yang pasti akan dibangkitkan adalah berkaitan dengan pengambilan tanah. Dan dalam sidang media sebentar tadi, Datuk Seri Mahadi ada memberitahu bahawa isu itu juga akan dibincangkan dan cuba diselesaikan sebaik mungkin antara DBKL dan juga pihak-pihak yang berkaitan, termasuk agensi-agensi, untuk memudah cara ataupun melengkapkan usaha-usaha MRT ini. Jadi dari segi pembinaan juga, sempat juga kami bertanya bagaimanakah perancangan semua. Jadi semuanya belum lagi nampak ada lagi perkara yang konkret kerana ini masih lagi di tahap perancangan. Namun kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Mahdi sebentar tadi, beliau sebenarnya memberi isyarat bahawa DBKL akan memberikan komitmen sepenuhnya untuk memastikan apa saja projek yang berlaku sebenarnya ia bukanlah sahaja untuk membantu rakyat, malah dalam masa sama juga menjaga alam sekitar. Kerana kalau diikutkan, Malaysia sebenarnya sudah pun merancang untuk kita neutral carbon dan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Jadi sudah pasti ini akan menjadi antara agenda ataupun intipati dalam setiap pembangunan di Kuala Lumpur. Begitu juga dengan MRT Corp. Kerana kalau mengikutkan apa yang beliau kongsikan, Datuk Muhammad Zarif tadi, sebenarnya apa yang DBKL boleh membantu adalah berkaitan dengan pengkalan data. Kerana MRT Corp tidak mempunyai banyak data berkaitan dengan apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Sudah pasti data itu adalah daripada DBKL, dan daripada situlah perkongsian data itu. Jadi bagaimanakah untuk merancang di manakah stesen yang patut dibuat ataupun diletakkan stesen tersebut, di manakah kawasan-kawasan sepatutnya dilalukan landasan tersebut dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang dibincangkan, dan sudah pasti dalam Malaysia menuju ke arah negara maju dan juga negara yang mementingkan ekosistem dan juga alam sekitar,
pastinya di BKL memberi perhatian khusus kepada alam sekitar. Ya, kita mahu memberikan pengangkutan baharu, pengangkutan awam yang lebih canggih, lebih berluas, lebih besar kepada rakyat. Tapi dalam masa sama, isu alam sekitar juga tidak boleh dilupakan. Kerana seperti kita lihat bagaimana apa yang berlaku di Kuala Lumpur sejak ke belakang banjir dan sebagainya. Dan itu antara yang Datuk Seri Mahathir, Datuk Bandar Kuala Lumpur mengatakan bahawa dalam perancangan ini juga mereka ingin memastikan bahawa Kuala Lumpur tidaklah menerima musibah dan juga bencana yang disebabkan pembangunan yang tidak dirancang dengan sebaiknya tanpa dengan menghiraukan alam sekitar juga, Ihsan. Dan juga Ridauddin, alang-alang kan kita bercakap berkaitan dengan MRT, pengangkutan awam dan sebagainya ni. Bila kali terakhir Ridauddin menaiki MRT ataupun pengangkutan awam yang lain yang ada di Kuala Lumpur ini? Saya sebenarnya kalau boleh, ini sebenarnya bukan masalah saya sebenarnya. Saya fikir ini adalah masalah semua orang di Kuala Lumpur. Sebenarnya mereka mahu menggunakan pengangkutan awam. Mungkin 25% yang dicatatkan oleh DBKL tadi sebenarnya yang mahu menggunakannya saya fikir mungkin 40 ke 50%. Namun masalahnya adalah akses kepada tempat kerja dan juga akses kepada rumah itu sendiri. Kalaulah rumah itu jauh daripada LRT, MRT dan sebagainya, tempat kerja juga jauh, perlu berjalan jauh juga. Kita kena ingat kita berada di iklim khatulistiwa, iklim yang panas dan lembap. Kita bukan berada di kawasan-kawasan seperti London dan sebagainya di mana pathway ataupun tempat-tempat berjalan kaki pedestrian ada banyak disediakan. Kerana di sana kalau jalan di luar pun macam jalan di mall, sejuk saja. Tapi di Malaysia sudah pasti sebenarnya kita memerlukan banyak tempat-tempat yang tertutup untuk memudahkan kita bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi. Maafkan saya, kadang-kadang saya terbatuk sikit sebab saya baru lepas balik COVID sebenarnya. Tapi kalau Ehsan tanya tadi sebenarnya bilakah kali terakhir saya naik MRT, tak silap saya bulan 1 tak silap saya, sebab masa tu anak saya baru saja 2 tahun. Saya bawa satu keluarga menggunakan pas keluarga satu biasa untuk pusing-pusing KL menggunakan LRT dan MRT. Jadi itulah sebenarnya kali terakhir. Sebenarnya saya ada plan lagi mungkin untuk bulan 5 atau bulan 6 lagi untuk bawa, kerana masa tu anak saya mungkin tidak begitu faham lagi kerana masih dia kecil, dia hanya tengok dan sebagainya. Namun sebenarnya MRT dan LRT pada saya yang memang walaupun saya jarang menggunakannya, namun ia adalah satu pengangkutan yang sangat selesa. Kalau MRT sebenarnya bezanya memang dalamnya sangat luas dan juga waktu tempoh untuk menunggu pun sebenarnya agak pendek. LRT juga begitu. Jadi sebenarnya kalau ditingkatkan lagi mutu perkhidmatan LRT, MRT dan sebagainya, sudah pasti cadangan ataupun sasaran 60% di BKL untuk rakyat Kuala Lumpur menggunakan pengangkutan awam, sebenarnya saya fikir memang boleh dapat dicapai dengan sebaiknya. Saya fikir mungkin dalam 4-5 tahun akan datang, terutamanya selepas MRT 2 dan MRT 3 projek ini selesai, Hasan. 2 kali juga Ridauddin kering tekaknya, kita faham. Mungkin kesan daripada COVID-19 sebelum ini, dan juga kita seperti yang dah dikata tadi, dalam tempoh sekarang kan, bila bulan puasa ni mungkin ada waktu-waktu kita nak membeli barang dan sebagainya, kita fikirkan kalau ada lokasi-lokasi yang dekat yang boleh kita menggunakan pengangkutan awam, LRT, MRT dan sebagainya, ini waktu yang boleh kita gunakan. Menjimatkan masa, tak perlu bayar parkir, tak perlu bayar parking ataupun nak mencari kesesakan untuk parking dan sebagainya. Ini adalah jalan yang cepat dan juga mudah, tambah tempoh dalam kita berpuasa ni kan. Okeylah Ridauddin, boleh balik ke office, boleh balik, nanti kita tunggu untuk buka puasa, keringkan, basahkan tekak, insyaAllah akan baik cepat tu nanti. Baik, terima kasih Ridauddin Daud. Itu tugasan cerita Ridauddin hari ini. Selepas ini saya nak pergi ke negeri Kedah. Kita nak bercakap berkaitan dengan ketum. Sebab ada cerita berkaitan dengan runner ketum yang larikan ketum dan ditahan polis selepas ini. Okey. Hello Hadi. Halo. Dengar Halo. Dengar, halo. Dengar. Dengar elok. Okey. Elok nah. Saya Haziq.